وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. Kali ini sama-sama kita menjaga syukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dia dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang berbahagia. Dan telah kita melaksanakan sembahyang subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Kemudian kita akan sambunglah sikit sebanyak perkara yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Okey, baik. Saya kira saya telah ada di sini kali ketiga ya, betul. Yang mana ada kuliah sebelum ni 3 kali dah kan. Dan pada kuliah yang lalu saya dah kongsikan dengan tuan-tuan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullah taala daripada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Satu hadis yang amat baiklah untuk kita kongsikan, yang merujuk kepada kebaikan dunia dan akhirat. Baik, kita baca matan hadis dulu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan katsira. Hadis ni saya baca dulu. Ni kita ulang saja. Ambil berkat matan hadis. Bila sebut matan maknanya kata-kata Nabi lah. Kata Nabi, ada 4 perkara sesiapa yang telah dikurniakan dia, percaya dia telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Ada 4 benda. Kalau Allah Ta'ala bagi, maka kita telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Benda besar lah. Kenapa Nabi kata kalau Allah Ta'ala bagi? Saya dah hurai dah dulu kepada tuan-tuan. Walaupun dia melibatkan perbuatan, sebahagiannya perbuatan kita, namun perbuatan kita juga adalah dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Memanglah kita yang buat, tapi dengan sebab Allah Ta'ala yang memberi kita kekuatan dan juga bagi kita petunjuk, maka kita boleh buat benda itu. Maka Nabi kata begitu. Baik, nombor 1, yang ni saya dah hurai dulu. Nabi kata apa dia? Lisanan zakirah, lidah yang sentiasa berzikir. Apa dia pertama? Lisanan zakirah, lidah yang sentiasa berzikir. Dan saya dah hurai pada tuan-tuan dulu apa makna zikir. Zikir ada 2, zikir am, zikir khas. Dan saya dah sebut beberapa perkara yang bersabit dengan zikir pada tuan-tuan pada 2 kuliah yang lalu. Zikir ni mana kita sebut Allah Ta'ala. Zikir ni secara umumnya ialah segala perkara baik yang kita buat kerana Allah Ta'ala, zikir itu. Kata Imam Nawawi, kullu amil lillah fahuwa zakir lillah. Sesiapa yang beramal kerana Allah, maknanya dia sudah ataupun dia sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Asal benda baik kita buat, zikir lah tu. Tu dia tuduh umum zikir. Sebab kadang-kadang setiap benda ni dia ada 2 bahagian, ada 2 part. Satu bahagian yang umum, satu lagi bahagian dia yang khusus. Zikir secara khususnya di sisi ahli syariat Islam ataupun dipanggil di sisi istilah ialah segala perkataan yang bersabit dengan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita kata subhanallah, zikir itu. Ataupun bertahmid padanya. Dan saya dah sebut kepada tuan-tuan akan kelebihan subhanallah, zikir subhanallah. Kemudian bertahmid, memuji Allah Ta'ala. Sekurang-kurang tasbih ialah subhanallah. Dan Nabi bertasbih dengan banyak cara. Sebagian besarnya sahih, sebagian kecilnya adalah yang baik, namun boleh kita amalkan ada konteks amalan. Tapi sikit, paling sikit subhanallah. Nak bagus sikit, subhanallah wa bihamdi.
Ini ulang kaji je ni. Siapa yang kata subhanallah wa bihamdi, Nabi kata perkataan yang paling Allah Ta'ala suka ialah subhanallah wa bihamdi. Hadis Bukhari daripada Anas. Maha suci Allah Ta'ala. Nak panjang lagi, subhanallah al-azim wa bihamdi. Itu pesan, antara pesan Nabi Nuh alaihi salam pada anak dia ketika dia nak meninggal. Bahkan itu juga zikir seluruh makhluk selain manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dia berzikir dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Kenapa? Walaupun kita tak dengar, sebab makhluk ni dia berzikir dengan cara dia lah. Pokok dia mana ada mulut, kan? Tapi adalah cara dia berzikir. Tapi begitulah, subhanallahil azim wa bihamdi. Nak bagus lagi, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Ada setengah ulama dia bagi title ini sebagai sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Pasal apa? Pasal Nabi melihat isteri dia berzikir pagi tu, Nabi tinggal, Nabi sembahyang subuh. Dia tinggal isteri dia sedang berzikir di masjid. Dia balik tengah hari tengok ada berzikir lagi tu hari dia. Hadis Muslim sahih. Nabi tanya, kau berzikir daripada pagi tadi lagi tu? Iyalah ya Rasulullah. Kan? Isteri dia. Nabi pun ajar zikir ni. Nabi kata sekali kau cakap zikir ni macam kau zikir pagi tadi sampai tengah hari. Nampak? Kau tadi lah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Kita kena faham lah makna dia tu. Nanti mungkin ada ustaz ajar buat zikir dan seumpama ni. Panjang sikit lah. Tapi umpama kita tasbih daripada pagi sampai tengah hari. Kelebihan. Sebab tu tengah ulama dia bagi nama Sayyidul Tasbih. Adalah beberapa zikir yang ulama bagi title Sayyid. Sayyid ni makna penghulu lah. Istighfar umpamanya ada Sayyid. Ada Sayyidul Istighfar. Dan kita kena ingat anak-anak kita bertuan kata satu, kata dua. Kalau menengah baik, kalau agama baik dalam buku pendidikan Islam itu dah ada dah Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah. Kemudian bertahmid, alhamdulillah. Satu zikir yang baik juga tuan. Sekurang-kurang tahmid ialah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan orang kata kebiasaan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Dan bukan biasa tu ayat Quran. Ayat nombor 2 di sisi kita, ayat nombor 1 di sisi setengah ulama yang lain. Ayat nombor 1 Allah Taala membuka Qurannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kita nombor 2 lah. Sebab kita bismillah tu kira ayat. Kan? Jadi alhamdulillah tu nombor 2. Tak kisahlah. Nombor 1, nombor 2 okey okey lagi tu. Anak kita pun esok dia dapat nombor 2. Jangan marah dia. Pasal nombor 2 tu dah kira pandai. Walaupun tak dapat nombor 1. Nampak? Sebab tu setengah ulama tuan-tuan, ada setengah ulama kata alhamdulillahirabbil alamin lebih afdal daripada la ilaha illallah. Al-Imam Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsir dia tuan-tuan, tak kala dia mentafsirkan suratul Fatihah, dia memukaddimahkan dengan perbezaan ulama antara la ilaha illallah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebagian ulama kata alhamdulillahirabbil alamin ini lebih baik daripada la ilaha illallah. Hebatlah kalimah ni. Dah, bagi lebih sikit alhamdulillahirabbil alamin. Banyaklah sikit. Lagi banyaklah. Takbir sama juga, Allahu akbar. Tu sekumpulan takbir. Oh pendek ustaz. Kan? Pendek apa kita membuka sembahyang dengan Allahu akbar. Besarlah tu. Nampak? Lepas tu Imam Ibn Jauzi kata, bila kita sembahyang, bila kita kata Allahu akbar, lidah kita kata Allah ni Maha Besar, maka kita pun kena ingatkan semua ciptaan Allah Taala ni semua kecil. Kecil betul. Nampak? Bahkan sebesar-besar makhluk Allah Taala yakni arasy. Manusia pun tak dibagi gambaran besar mana arasy. Besar-besar sangat. Gambaran Nabi melangkau akal. Besar sangat arasy ni. Nampak?
Allah Ta'ala makhluk dia kecil walaupun soal Allah Akbar, Allah Ta'ala Maha Besar. Sebab tu Allah Ta'ala semayang ni tuan-tuan, walaupun dia ibadah, tapi bukan sekadar kita semayang semata-mata, tapi kerana nak membesarkan Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala memulakan azan dengan Allahu Akbar. Tidak ada perkataan lain yang boleh kita mulakan semayang azan melainkan dengan Allahu Akbar. Iqamah pun sama, padahal azan tu nak panggil orang semayang, patut mula dengan semayang lah, kan? Hayya 'alas solah, hayya, patut waktu dulu. Tapi tak waktu hujung-hujung lah. Mari dulu syahadah, mari dulu. Apa nama? Allahu Akbar mari dulu. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru asyhadu an Allah Ta'ala suruh takbir dulu, baru syahadah. Nampak? Azan sama, iqamah sama. Iqamah nak semayang, patut kau mati solat dulu. Kau mati solat. Pasal apa? Pasal kita nak bangun nak semayang kan? Berdiri untuk semayang. Patut sebut waktu dulu lah iqamah kan? Tapi tak, Allah Akbar juga. Semayang memang telah lah. Patut semayang ni kan? Allah Ta'ala suruh kita sujud dulu. Pasal apa? Sujud ni antara intipati semayang yang paling besar. Tapi Allah Ta'ala suruh takbir dulu. Allah Akbar dulu, baru boleh mula semayang. Bahkan tak boleh mula semayang melainkan dengan Allahu Akbar. Melainkan adalah setengah ulama macam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi kata boleh mula selain dengan Allahu Akbar. Kalau kata Allahu Rahim boleh, Allahu Rahman boleh, bagi dia ada. Nampak? Kita Allahu Akbar tak boleh mula semayang walaupun selain daripada Allahu Akbar. Takbir. Nak bangun lagi Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi rabbil alamin wala ataupun subhanallah yang kita baca Allahu Akbar kabiran, alhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. Nak banyak lagi Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu banyak sikit lah. Takbir. Bila kita naik kenderaan, bermusafir, tuan-tuan, naik tinggi je, Allahu Akbar, kena takbir. Sunat takbir bila kita naik kenderaan kita tu naik bukit sikit, tinggi sikit kan. Jalan ni banyak, kita bukan lalu rata je, jalan rata je kita lalu, tak ada kala masuk turun, ada kala naik. Nak naik jambatan tu, takbir sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa naik dah habis naik, turun, kita tahmid pula, alhamdulillah, 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 ataupun subhanallah. Tapi nak kita bila naik kena takbir. Nampak? Lagi? Banyaklah. La haula wala quwwata illa billah. Ataupun la quwwata illa billah. Paling pendek, la quwwata illa billah. Nampak? Dalam suratul Kahfi, malam kita sunat baca suratul Kahfi. Allah Ta'ala sebut di tengah-tengah surah, ada dua orang, ada seorang dia ada kebun. Setiap kali dia nak masuk kebun, dia baca Masya Allah la quwwata illa billah. Betul zikir la haula wala quwwata. Satu penyerahan kita pada Allah Ta'ala. Nabi masa naik Isra Mi'raj, tingkat yang paling tinggi Nabi mana? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi turun, dia pesankan Nabi, kau suruh umat kau banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Wahai Muhammad, aku nak kau suruh umat kau ni baca banyak la haula wala quwwata illa billah. Pasal apa? Dia kata fa innahu kanzun min kunuzi al-jannah. Dia adalah harta daripada harta-harta syurga. Dia adalah harta daripada harta-harta syurga. Sama juga orang tadi, bila kita kata subhanallah, tuan-tuan, kita ditanam satu pohon dalam syurga. Ikut satu riwayat daripada siapa? Maqala subhanallah urisat lahu warsatun fil jannah. Sampai kata subhanallah ataupun subhanallah wa bihamdi, Nabi kata ditanam baginya satu pohon dalam syurga. Sebab tu ibadah ni kita buat bukan pahala saja. Sebab tu bila kita nak mentakrifkan perkataan hasanah dengan pahala, dia tak berapa sesuai.
Sebab hasanah ni dia makna kebaikan, bukan pahala. Dan pahala ni mewakili satu daripada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya banyak. Bila kita kata subhanallah, bukan ditulis pahala saja, banyak lagi benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Lepas tu dia kena bagi kebaikan. Sebut benda ni dapat 10 kebaikan. Contoh kan. Apa lagi? Banyak lagi lah. Selawat sama juga. Sekali kita selawat, Allah Ta'ala selawat kat kita 10 kali. Kata ulama tafsir, sebanyak-banyak perintah dalam Quran. Semuanya bila Allah Ta'ala nak suruh, Allah Ta'ala suruh. Melainkan satu perintah je, bila Allah Ta'ala nak suruh, Allah Ta'ala kata dia buat dulu. Dia buat dulu. Lepas tu baru dia suruh. Mana? Itu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan Nabi-Nya berselawat ke atas Nabi Muhammad lah, Nabi kita. Baru Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau lain Allah Ta'ala suruh lah, ni Allah Ta'ala kata dia buat dulu, baru dia suruh kita buat. Jadi kalau Allah Ta'ala dengan malaikat berselawat pada Nabi kita, jadi kita kena lebih-lebih lagi lah. Nampak? Tambah-tambah bila kita berada di majlis. Bahkan kata ulama yang ramai yang pemuat Syekh Syakiti rahimahullah ta'ala, dia kata salatu wassalamu ala rasul, dan satu kuliah ada, dia kata sababun min asbabil barakah. Dia kata banyak selawat ke atas Nabi bukan satu sebab kepada turunnya barakah. Nampak? Sebenarnya bukan selawat saja, lain-lain ibadat. Sekali kita selawat, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala selawat kat kita 10 kali. Dihapuskan 10 dosa, diberikan 10 kebaikan, dan diangkat 10 darjat. Apa beza darjat dengan pahala? Darjat ni tentang kedudukan. Darjat ni kedudukan. Macam kita lah hari ni. Ada orang dia ada kekayaan tapi dia tak ada kedudukan. Ada orang dia ada kekayaan, dia ada kedudukan, percaya dia lebih daripada orang yang ada kekayaan tapi tak ada kedudukan. Allah Ta'ala ni dia bagi kat kita apa yang ada ke akhirat, sebagainya adalah biasan kepada keduniaan. Akhirat Allah Ta'ala bagi kekayaan tuan. Dan Allah Ta'ala juga bagi kedudukan. Kedudukan darjat. Dan satu darjat baru satu darjat dia tinggi. Nampak? Dan kita perlu kepada darjat dalam syurga. Dan bahkan semua orang masuk syurga. Bahkan masuk syurga kadang-kadang syurga yang sama, tapi yang membeza-bezakan mereka ialah darjat antara satu dengan yang lain. Ada orang duduk tuan-tuan, syurga yang sama, tapi dia duduk tingkat 1. Kita duduk tingkat 10. Kawan duduk tingkat 20. Kawan duduk tingkat 30. Pasal apa? Pasal darjat. Darjat ni dia panggil kedudukan yang membeza-bezakan seseorang tak kala dia memasuki syurga Allah Ta'ala. Bahkan sebagai ulama kata darjat ni juga yang membeza-bezakan dekat atau jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala kita semua masuk syurga. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, Nabi pesan banyak pada sahabat dia, antara Abu Fatimah Al-Azdi, antara siapa lagi kan? Antaranya sahabat yang duduk khadamkan Nabi, dia berkhidmat dengan Nabi. Minta Nabi, ya Rasulullah doakan aku, ya Rasulullah banggilah syafaat pada aku. Nabi kata kau kena berusaha sendiri. Nabi kata banyakkan sujud. Sekali kau sujud, Allah Ta'ala angkat satu darjat. Sekali kau sujud, Allah Ta'ala angkat satu darjat. Mudah-mudahan kau akan duduk dekat dengan aku. Nampak? Jadi kita punya tu lah. Kita sujud sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala angkat satu darjat. Sebab tu kita kena banyakkan sembahyang sunat. Bukan sembahyang sunat tu sekadar pahala tak. Dia menampung sembahyang wajib yang kita buat, segala kekurangan yang ada pada dia. Lepas tu dapat darjat lagi. Kan? Sujud. Kalau kita sembahyang 2 rakaat ada 4 sujud. Allah Ta'ala memperbanyakkan sujud. Alhamdulillah. Satu rahmat dan kebaikan bagi kita, yang mana Allah Ta'ala sembahyang 2 rakaat ada 4 sujud, 4 darjat tuan. Tu perkiraan kita lah. Kan? Nampak? Baik, apa lagi? Selawat, maka kita kena banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan adalah beberapa tempat yang digalakkan kita selawat. Antaranya masuk surah tadi. Masuk surah contoh baca Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Sebelum nak doa tu selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun bismillah wassalamualaikum rasulillah. Selawat dulu baru Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Nampak? Bila lagi waktu yang ditekankan untuk selawat. Jawab azan sama juga. Tuan-tuan datang Imam Abi Hazan, la ilaha illallah, tuan jawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ini tempat-tempat yang ditekankan supaya berselawat. Tuan-tuan selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Mana lagi? Adalah beberapa tempat yang ditekankan kita supaya selawat. Sebelum setiap kali berdoa juga selawat. Melainkan doa dalam semayang lah. Nak doa nak sujud jangan selawat pula. Sujud bukan tempat selawat, kan? Di luar pada semayang, bila kita doa munajat kepada Allah Ta'ala, dulukan dengan selawat lah. Lebih baik. Lagi istighfar sama juga. Satu bentuk zikir yang mana dia mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala, dan dia boleh bagi kebaikan yang besar kepada kita. Istighfar tambah-tambah lagi lah. Nampak? Bahkan di sisi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia ni ulama tabi'in. Dia faqih, ulama fiqh, dan dia ulama tasawuf, dia sufi. Orang kalau jumpa dia nak minta petua apa-apa, dia tak boleh beritahu, wahai Syekh, aku ni masalah sekian-sekian. Banyak istighfar dia. Orang beritahu dia apa masalah pun, dia kata banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Tu yang dia suruh. Pasal apa? Pasal Allah nak sebut dalam Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara. Allah Ta'ala sebut kan. Allah Ta'ala kata banyakkan istighfar. Dia Maha Pengampun. Dia menurunkan hujan daripada langit kepada kamu. Mana kata punca rezeki ini istighfar. Dan segala hal lah. Bahkan Nabi ada banyak sebut tuan dalam riwayat Abi Dawud daripada Ibn Abbas. Nabi kata man lazimal istighfar ja'alallahu lahu makhraja. Siapa-siapa yang banyak istighfar, Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar bagi kesulitan. Jadi kita kena banyak istighfar. Sekurang-kurang istighfar, astagfirullah kepada kuala, ataupun Allah maghfir. Nak banyak lagi, astagfirullah la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Itu istighfar. Bahkan Nabi SAW di hujung usia Nabi banyak beristighfar. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam tafsir Jalalain, tak kala dia mentafsirkan iza jaa nasrullah wal fath, surah terakhir yang diturunkan di sisi setengah ulama. Bila turun ayat ni tuan, Allah Ta'ala kata iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhir Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebab tu bila turun ayat ni, sahabat umpama Ibnu Mas'ud, dia tahu lain macam lah bunyi. Iza jaa nasrullah wal fath, Allah Ta'ala dah bagi kemenangan pada kita. Mana hujung dah? Islam ni dah orang kata dah habis dah ni. Akhir sekali Allah Ta'ala kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah pada Tuhanmu dan beristighfarlah. Kata Imam Suyuti selepas itu Nabi banyak baca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi tasbih, Nabi istighfar. Nabi tasbih, Nabi istighfar. Bahkan dalam sembahyang Nabi pun banyak baca dalam rukuk dan sujud subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Antara zikir yang saya paling banyak baca lah dalam rukuk dan sujud. Di samping yang kita dah baca lah.
subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dengan segala kepujian-Mu ampunkanlah dosa-ku. Kalau Nabi tuan-tuan yang maksum, tak ada dosa Nabi ni, kan? Tapi akhirnya di hujung usianya Allah Ta'ala suruh istighfar. Bayanglah kita ni yang bergelumang dengan dosa tak kita lah, kan? Mungkin sebagainya Allah Ta'ala telah ampunkan dengan sebab kita banyak istighfar, banyak buat amal soleh. Dan mungkin juga sebahagian atau keseluruhannya Allah Ta'ala dah ampunkan, insyaAllah Ta'ala. Dan mungkin juga Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Jadi lebih-lebih lagi lah kita kena beristighfar. Kalau Nabi Allah Ta'ala suruh istighfar, dan suruhan Allah pada Nabi, suruhan Allah pada umatnya. Dulu saya dah pernah baca pada tuan-tuan satu kaedah, ma hukima lin Nabi hukima li ummati. Apa yang terhukum pada Nabi terhukum pada umat. Allah Ta'ala suruh Nabi tu, atau Allah Ta'ala suruh umat dia. Bila Allah kata ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, Nabi seorang pun tak suruh. Apa Allah Ta'ala suruh? Tak. Allah Ta'ala suruh pada sekalian mukmin. Ya ayuhan Nabi, kulli azwaj kulli apa nama? Li azwajika wa banatika wa banati ammika yaqudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Allah Ta'ala kata wahai Nabi, cakap pada isterimu, anak-anak perempuan, anak-anak saudara perempuan, apa sepupu kau yang perempuan tu, rendahkan pandangannya, jaga kemaluannya. Isteri Nabi je, isteri kita dah sekali ya, semua mukmin pun. Nampak? Memanglah Allah Ta'ala tuju pada Nabi menunjukkan penegasan. Penegasan kata ulama tafsir. Dan juga satu bentuk tanwir, kepelbagaian. Asyik Allah Ta'ala suruh ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Sekali-sekala Allah Ta'ala kata ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, aku nak kau buat macam ni supaya penegasan. Bila Nabi Allah Ta'ala suruh buat macam tu, kita lebih-lebih lagi kena buat. Jadi kita pun sama lah tuan-tuan. Nabi disuruh istighfar tak kala di hujung usia, kita lebih-lebih lagi lah. Dan kita juga digalakkan beristighfar untuk orang lain. Untuk orang lain. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu hasanatan bikulli mu'min wa mu'minah. Siapa-siapa yang istighfar untuk mukminin dengan mukminat, Allah Ta'ala akan beri dia pahala kebaikan bagi setiap orang mukmin dan mukminah itu. Kita kata Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Wahai Tuhan, ampunkanlah orang yang beriman, muslimin dan muslimat. Allah Ta'ala akan bagi pahala kat kita tuan-tuan mengikut bilangan orang muslim yang ada. Tuan-tuan boleh kira orang muslim yang ada ambil oleh zaman Nabi sampai hari ini. Tak boleh kira kita. Banyak tu Allah Ta'ala. Dia macam tak mustahil. Banyak tu ustaz. Memang banyak lah. Macam Sayyidina Umar, Nabi kata man qara'a qul huwallahu ahad 11 marrah banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ni dihasankan oleh setengah ulama, dilemahkan sikitlah oleh setengah ulama yang lain. Nabi kata siapa yang baca qul huwallahu ahad 11 kali ataupun 12 kali, bilangan saya tak ingat macam mana. Nabi kata Allah Ta'ala akan bina satu rumah baginya dalam syurga. Sayyidina Umar ni dia macam bukan tak percaya, tapi baca 10 kali 11 kali Allah Ta'ala buat satu rumah dalam syurga. Syurga ni mahal harganya. Takkan Allah Ta'ala nak bagi satu rumah dalam syurga hanya semata-mata dengan baca qul huwallah. Tentu hari ni tuan-tuan, tuan tak ada 300,000 orang boleh tempat terceruk, tapi kawasan KL Lembah Kelang, tuan tak boleh beli rumah sendiri, kan? Rumah flat boleh lah macam saya tu 60,000, 70,000. Dulu tahun 80-an orang beli, tahun 88 rumah tu tuan-tuan baru 18,000. Hari ni orang jual dah dekat 100,000 lah. Kan? Ini baca qul huwallah 11 kali boleh dapat satu rumah lah syurga. Atas dunia pun tak ada 100,000 tak boleh beli rumah. Kat kampung tuan-tuan nak buat rumah sekarang, tuan-tuan tak ada 100,000 tak boleh buat. Wah, rumah kecil boleh lah. Kan? Betul ke? Dia orang tanya. Tuan-tuan dari ya Rasulullah, izan nastaghfir. Kalau kami baca banyak-banyak Allah Ta'ala bagi rumah. Nabi kata Allah aksam. Allah Ta'ala boleh bagi banyak mana yang kau nak bagi. Kau baca banyak mana, banyak tu lah Allah Ta'ala bagi. Nak heran apa? Kan? Macam tu kan? Kita istighfar.
Sebab tu kita dalam khutbah Jumaat menjadi kewajipan berdoa untuk muslimin muslimah. Allah Ta'ala selitkan ataupun diselitkan sebagai satu perkara yang mesti kita baca dalam khutbah Jumaat. Saya rasa rukun dan rukun. Rukun. Jadi kita pun sama. Kalau boleh selit sikit, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Wahai Allah Ta'ala, bila kemenangan pada Islam dan orang yang berjuang untuk Islam. Mungkin saya dah sebut kat tuan-tuan dulu pun. Berdoa untuk orang berjihad, kita juga diberi pahala jihad. Hadis sahih daripada Zaid bin Khalid al-Juhani riwayat Muslim. Orang nak pergi berperang zaman Nabi, kita tak boleh pergi tuan. Kita tolong mempersiapkan dirinya, siapkan pakaian dia. Anak kita nak pergi berperang, kita siapkan pakaiannya, kemudahannya. Nabi kata orang itu juga umpama dia pergi berjihad. Dan Nabi kata siapa yang berdoa untuk ahli keluarganya yang pergi berjihad, man da'a li ahli fi sabilillah bi khairin faqad waza. Siapa yang dia ada anak ataupun dia ada saudara pergi berjihad, dia tak pergi, dia doa je kebaikan untuk dia. Nabi kata dia juga umpama orang yang keluar berjihad. Walaupun doa itu khusus untuk orang ahli keluarga, tapi sudah dia meliputi untuk orang lain juga. Pasal setiap kali kita berdoa untuk orang lain, Allah Ta'ala utus satu malaikat. Malaikat tu akan kata walaka bimisli. Kalau Allah Ta'ala bagi kat dia, kau akan dapat. Itu hadis sahih, Muslim atau Bukhari. Doa tak susah. Allah mansurul Islam. Sebab tu saya kalau khutbah Jumaat macam baru-baru ni kan, saya tak tinggal Allah mansurul Islam wal muslimin wal mujahidin. Satu doa untuk mereka, satu lagi supaya yang adil ni semua dapat pahala jihad. Sebab tak pergi jihad lah, termasuk orang cakap. Jadi kita doa kan. Sempurna pula hari Jumaat tahun baru 1 hari bulan hari tu kan. Masjid penuh. Saya pula kuliah situ sebulan sekali. Saya kuliah tak ada orang, adalah tapi taklah seramai Jumaat. Saya tanya, mana yang ada berlaku ni? Sebagian besar berkarya kita. Mana pergi tiap-tiap malam? Satu masjid. Khutbah Jumaat kan? Penuh. Walaupun bukan di tempat saya, tapi saya tahu sekurang-kurangnya 1/2 daripada orang yang datang masjid itu yang berjemaah pada hari itu ialah orang karya di situ. 1/2 lagi daripada pekerja-pekerja yang ada, berapa kilang ada pula. Kukut 2/3 daripada yang ada. Kita ambillah 1/2. Saya tanya mana lagi 1/2 yang ada? Yang ada ni. Bagi 2 masjid ni, okey 1/2 ni. Kira dalam 600 orang. Masjid tu ada 1000 orang lebih muat. 600 orang di mana pergi tiap-tiap hari? Saya tanya. Tengah khutbah Jumaat tu, bukan tengah kuliah. Kan? Sebab kita keutamaan kita masa khutbah. Sebab tu khutbah ni kalau dimanfaatkan betul-betul, kita tak perlu kuliah sebelum khutbah ni. Tapi boleh lah, tak risau. Tapi nak cerita, kepentingan khutbah sudah ditutupi dengan kuliah Jumaat. Sebenarnya khutbah tu lah penting tu, lepas tu wajib. Kan? Tak khutbah tak sah semain Jumaat sebagai peringatkan sesama Muslim. Saya tanya mana pergi lagi 600 orang sebenarnya. Hari-hari tak ada. Penting lah. Supaya kita sedar kesilapan kita. Itu baru ada arti bila kita masuk tahun baru. Kan? Maulud sambut tiap tahun, Isra' sambut tiap tahun, tahun baru sambut tiap tahun. Tapi tak ada perubahan. Masjid dah suruh macam tu juga. Macam mana saya nak pergi masjid? Tak. Masjid ada identiti parti tertentu. Kita kata masjid ni pusat komuniti. Kan? Kadang-kadang kita yang beragama itu, benda itu tak wujud pun sebenarnya. Jadi kita kena guna. Baik, kembali pada yang tadi kan. Apa tadi? Istighfar kan? Jadi kena istighfar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Istighfar pada orang muslimin dan muslimat. Dan mana-mana zikir yang kita tahu, yang sudah masyhur di sisi agama kita.
Dan kita tak perlu zikir-zikir lain yang tidak ada dalam Islam. Ada orang post kat kita Facebook, zikir Dia kata zikir yang paling afdal zikir boleh tu. Tahu saya zikir yang paling afdal di sisi golongan seumpama itu hu. Kan? Ini alif ha. Dia kata. Saya tanya balik, dia kata, daripada mana zikir ini? Lepas tu gelap hitam, putih. Kena belum kan? Kita tanya je, bukan kita marah. Saya tak marah, saya tanya. Daripada mana zikir? Penting kita tanya pasal benda tu. Kita tak tahu, jadi kita nak tahu lah waduh diriwayatkan daripada Nabi ke apa benda. Kita nak tahu juga, kita pun jahil juga kita pun. Tak jawab belum tu. Kita nak tahu benda-benda seumpama itu. Contoh itu mana-mana zikir ada kita amalkan. Kita amalkan. Baik, habis balik. Kemudian yang kedua, ni baru nak masuk. Dia berdiri di tengah boleh? Lewat. Tu di tengah Okey, yang kedua Nabi kata, ni pun. Jadi yang kita dah habis bab zikrullah tadi, satu lagi saya tertinggal. Yang ini amat penting. Lebih penting daripada zikir yang saya telah sebutkan tadi. Itulah membaca Quran. Tuan-tuan, baca Quran. Ulama Islam salaf dan khalaf seluruhnya bersepakat bahawa zikir yang paling baik, zikir yang paling afdal, zikir yang paling disukai Allah Ta'ala, bahkan yang paling banyak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ialah baca Quran. Nampak? Saya ustaz zikir subhanallah 15,000 kali ustaz, bagus. Quran baca hari berapa surah? Tak baca ustaz, tak betul. Quran tak boleh tinggal, kita kena baca. Terpulanglah nak baca macam mana. Tuan-tuan nak baca ikut tertib mushaf, silakan. Tuan-tuan cuma nak pilih-pilih surah yang tuan-tuan suka, yang mudah bagi tuan-tuan, silakan. Ataupun tuan-tuan nak baca dengan cara tuan-tuan belik mushaf, mana tuan-tuan terbelik hak tu tuan-tuan baca, walaupun satu muka surat satu hari, silakan. Nampak? Masing-masing boleh baca dengan cara masing-masing, tak salah pun. Cuma sebaik-baiknya kita baca ikut tertib mushaf. Sebaik-baiknya lah tuan ambil daripada surah Al-Baqarah satu persatu sampai habis. Tak kira lah walaupun 10 tahun dua khatam. Pasal apa? Saya satu hari baca ustaz separuh muka surat ustaz, ataupun 3 baris je ustaz, tak apa, janji baca. Macam saya ada cara amanah saya sendiri. Bila saya keluar daripada rumah, saya akan baca mana-mana surah saya ingat cara ulangan. Bila saya balik pada rumah, saya akan buka mushaf. Nampak? Bahkan di depan pintu rumah saya memang ada mushaf di atas lemari. Saya biasa sebelum keluar rumah saya akan baca dulu satu atau dua line. Nampak? Sunnah Nabi nak keluar rumah sembahyang 2 rakaat. Tapi kadang-kadang kita tak sembahyang. Jadi saya baca Quran. Saya keluar rumah saya baca Quran. Nak keluar rumah saya baca. Saya ada mushaf. Bila keluar kita baca mana surah kita ingatlah. Bagi dia tak bawa Quran. Jadi dalam rumah kita buka mushaf. Pentinglah. Sebab bila kita baca Quran, pertama Quran tu dia kalam Allah. Dia ni kalam Allah. Tak ada yang lebih baik daripada kalam Allah. Bahkan doa pun tuan-tuan, sebaik-baiknya sebahagian daripada doa kita ialah doa Quran. Bahkan Nabi pun sebahagian daripada doanya adalah doa Quran. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi yang paling banyak Nabi ucapkan? Saya sebut dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa Quran dalam surah Al-Baqarah. Dan itulah yang paling banyak Nabi baca. Cuma kadang-kadang Nabi ubah sikitlah dia punya ayat. Tapi itu dia baca. Kita baca, imam baca alhamdulillah bagus. Kita sendiri kena banyak baca dan ucap ayat itu. Di samping yang lain lah. Orang tanya kita, ustaz, mana zikir nak bagi anak apa benda. Ada orang tuan dulu saya pernah cerita tuan, isteri dia ni malas sembahyang. Saya ajar Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sebab dah banyak pengalaman orang yang baca doa ini tuan-tuan, diri sendiri dan anak isteri dia rajin sembahyang.
Saya ajak kawan saya tu. Oh, Haji betul isteri dia sembahyang. Lebih rajin pada dia pula. Dulu jangan harap nak bangun subuh. Sekarang isteri bangun subuh, dia pun tak bangun pula. Sampai isteri dia membebel-bebel. Apa ni? Oi, tak reti nak bangun. Dia kata betul. Ini pengalaman saya sendiri. Saya ada seorang sahabat tuan-tuan, lama dia sakit. Pergi sana, pergi Darussyifah, pergi Darul tu, pergi Darul ni. Dia panggil saya pergi rumah dia dah banyak kali dah, tapi saya ni malas. Bukan malas lah. Sebab kita mengajar kan, ada tersebut. Saya dulu pengamal Perubatan Islam. Berguru dengan anak murid Haruddin, berguru dengan Ustaz Syarhat. Dia pun bilal kan. Dengan kita rapat. Ajar sekali, saya kata saya ada video ni. Tapi dah banyak kali ajar kita pun pasal kawan-kawan kan. Pergi saya bersihkan rumah dia. Bukan bersih apa, bukan renji-renji air pun tak tahu. Saya tak buat amalan seumpama itu. Bersihkan usul-usul yang tak berapa kena dengan syariat, walaupun di sisi kita bagus. Bersih air mana ada. Ada patung depan rumah, okey bersih lah. Saya nak pesan ke Haji mulai pada hari ni Haji baca surah Al-Baqarah. Dan dia kata dia kena sihir. Ustaz, saya pergi sekian darul mana lah, darul simpan orang itulah kena sihir tak. Okey, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Dia sampai saya doa lah sikit dia baca Al-Baqarah. Dia amalkan. Saya tak dia baca banyak, baca satu buku surah. Ubat saya yang paling mujarab ialah baca Al-Baqarah. Siapa yang tak percaya, mana dia tak percaya pada Nabi SAW. Pasal Nabi dah kata, Nabi kata la yastati'uhal batala. Ahli sihir tak boleh nak menembusi surah ini. Nabi dah bagi ubah dekat kita. Pasal apa kita tak guna? Kadang-kadang bukan pasal kita pergi Darussyifah macam saya tu Darul Masjid kan. Bukan orang kata benda tu tak betul tak. Tapi kadang-kadang kebergantungan kita banyak bergantung pada manusia. Satu. Yang kedua, kita tak tahu kebaikan yang ada dalam amalan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi kata sihir tidak dapat menembusi surah Al-Baqarah. La yastati'u al-Baqarah. Cukup baca. Next month saya pergi tuan-tuan, dia jumpa saya pun. Terima kasih Ustaz. Masalah saya selesai Ustaz. 2-3 hari lepas dia amalkan, dia rasa atas belakang dia macam ada ular. Lepas tu dia dah selesai. Dulu malam-malam ada panas badan, rasa tak selesai. Saya tak kata dia disihir, tak ada, saya tak kata begitu. Saya cuma kata amal Al-Baqarah. Kalau Haji benar-benar disihir, insya-Allah ta'ala masalah selesai. Pasal pertama dia Quran, kedua dia jaminan Nabi. Siapa yang boleh bagi jaminan pada kita selain pada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya? Saya kata tak ada. Tak ada. Tak ada ulama besar mana pun tak boleh bagi jaminan. Malaikat dia pun kena cakap jaminan Nabi SAW. Dia tak boleh buat jaminan sendiri. Dia pun kena bagi tahu kami asal. Baca apa-apa. Kenapa? Jadi macam tu. Selesai Ustaz. Saya minggu lepas, bukan minggu lepas, 3-4 hari lepas, orang telefon pukul 11 malam. Orang situ lah juga. Kita kenal kan? Dulu selalu pergi surau, sekarang dah balik umrah tak pergi. Baru-baru ni Ustaz, apa nama? Abdul Khairi, dia ceramah di satu masjid. Ke siapa? Abdul Khairi. Dia sebut tentang bukan Abdul Khairi, Ustaz Fazli. Daripada Tasik Permaisuri, dia khutbah Jumaat di tempat kita. Dia cakap tentang kemakbulan haji dan umrah, tanda-tanda. Betul lah, dia cedok daripada ulama-ulama kita kan. Balik daripada sana lebih rajin buat ibadah berbanding sebelum ni. Jadi kita terbalik. Banyak balik dah. Dulu sebelum haji rajin pergi surau, dah balik haji tak pergi lah. Sebelum umrah rajin juga lah pergi surau sekali. Balik umrah dah sampai langsung. Ada, memang ramai lah macam tu. Salah seorangnya sahabat saya tu lah. Bukan sahabat lah, kita kenal lah dia lah. Dalam sahabat apa mana pun. Satu kali, satu tempat, satu flat. Pukul 11 malam tadi pun. Ustaz, kita datang rumah Ustaz. Oh. Kenapa? Anak baru balik ni, anak ada kuliah malam tu.
Lepas kuliah makan kawan, lepas tu balik balik. Pukul 11 lebih balik kan. Tak tolong Ustaz ni. Pasal apa? Ya telefon mak dia. Dia malu telefon saya. Pada saya dah sound dia sebelum itu. Saya jumpa dengan dia tengah jalan. Dia bagi salam. Saya pun tak. Oh, salam. Lama tak nampak? Ada. Memanglah ada. Tapi kau dah lama tak pergi luar. Ayalah dia sebut Ustaz. Saya dah sama dah. Minta tolong Ustaz datang rumah je Ustaz. Kenapa? Saya bawa balik kata ni. Alah, minta tolong Ustaz, minta tolong sangat-sangat. Kenapa? Alamak. Anak saya dapat toyol lah Ustaz. Dia ingat Ustaz ni kerja takat toyol lah. Alah. Saya kata siapa yang nampak? Dia sebut nama kawan kita punya sahabat tu. Umur dah dekat 40 dah nampak toyol. Saya pun kata, kenapa tak takak? Dia kata Ustaz ni. Ustaz tolonglah mai. Alah, suruh dia baca Quran je. Mak dia tu rumah lain. Ni rumah kawan tu. Saya kata suruh dia baca Quran. Tak tu dipanggil Ustaz mana tu. Ya. Panggil Ustaz tu gitu ya kan. Saya tanya dulu. Dia tengah buat apa? Oh, dia tidur Ustaz. Saya tengah tidur mamai ke apa. Kan? Anak kita umur 2 tahun. Kepala otak. Lalu depan mata kita tengah tidur. Kita ingat toyol lah pada anak kita. Tidur ni kalau bukan boleh kira, tak ada kira. Kalau tengah segar macam ni okey lah kan. Tapi dia panggil Ustaz benda dia pun tak tahu. Saya kalau orang pingsan, orang meracau, histeria ataupun orang sakit panggil. Tuan-tuan pukul 1 malam pun saya pergi. Saya pernah pergi ke Kota Damansara tuan-tuan dekat pukul 2 malam. Orang datang ambil pasal anak perempuan dia masuk hantu histeria. Pergi baca Quran, saya kursi, baca amanah Rasul, baca 3 kul, tak jalan. Azan tak jalan. Namanya tak jalan, kita pergi alas lah. Alas tu kiamah kan. 5 orang pegang badan besar, tak boleh kawal. Pasal orang histeria kan kuat. Adalah kita punya ni kan. Kat mana tadi? Kita macam toyol lupa. Masa nak ambil ya? Kat mana tadi? Baca Quran tadi kan? Kadang-kadang tuan-tuan, ni saya beritahu pengalaman saya. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita satu petunjuk. Ataupun hidayah. Ataupun orang kata apa, kesedaran. Dengan satu perkara yang kecil. Satu perkara yang kecil. Saya dulu tuan-tuan, dululah cerita ni beberapa zaman muda dululah. Sekarang pun muda lagi, dengan tua kan. Kita dah baca setiap ayat Quran. Innallaha kadang-kadang kita ni dah sifat manusia. Kita tak pernah rasa puas dengan apa yang ada. Biasalah tu sifat manusia. Kan? Dah kahwin 1 nak tambah lagi. Dah kahwin 2 nak tambah lagi. Oh, sunnah Nabi kahwin 4 ni. Memang sunnah Nabi kahwin 4. Nabi 10 isterinya. Seorang je yang anak dara. Orang lain semua janda, orang tua. Dan ada riwayat Ahmad tuan-tuan, Nabi ni nak kahwin dengan Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Padahal Ummu Hani dah tua. Tuan-tuan, Ummu Hani kata, aku tak boleh bukan aku dah tua. Ada riwayat, cuma saya tak pastilah dhaif ataupun sahih. Tapi dalam riwayat Musnad Ahmad tuan-tuan, walaupun dia dhaif, dia boleh digunakan untuk cerita, untuk amal. Pasal dia dah diakui oleh ulama hadis yang besar, umpama Imam Syaukani rahimahullah taala. Dia kata kullu ma fi Musnad Ahmad maqbul wa in kana dhaifan. Segala yang ada dalam Musnad Ahmad ini boleh diterima walaupun dia dhaif. Dia tak sampai tahap maudhu lah. Mungkin adalah satu dua. Tapi mudah-mudahan cerita ini, hadis ini tak termasuk. Nabi nak kahwin dengan Ummu Hani. Tuan, Ummu Hani ni sepupu dia. Pergi beritahu, aku nak kahwin kau ya Ummu Hani. Ummu Hani kata, aku dah tua kahwin dengan dia. Ummu Hani memang dah tua. Minta amalan dengan Nabi pun yang reka-reka pasal dia dah tua kan. Nabi nak kahwin dengan orang tua. Kita kalau nak ikut sunnah Nabi betul tuan, cari mana-mana, dia panggil apa? Andatu ke? Ataupun apa nama? Ibu tunggal ke? Ataupun nenek tunggal tu, kita respect lah. Kalau kahwin nenek tunggal, kita respect.
Itu betul-betul ikut sunnah Nabi kan. Kita ni nak cari yang muda aja. Dah lupa lah. Saya cakap macam kahwin lupa pula lah. Tadi pasal apa? Nak tutup tadi? Apa tadi? Apa? Memang Al-Quran, tapi ada cerita sikit. Saya dulu tuan. Kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang bersuci. Kita pun belajar fiqh. Kan? Sampai hari ni pun bidang saya fiqh. Mengajar universiti pun fiqh. Belajar sekarang pun fiqh tuan. Saya sekarang buat kajian pandangan yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i dibandingkan dengan mazhab lain. Itu saya punya kajian saya. Fiqh. Tapi kadang-kadang tuan, Allah Ta'ala dah sebut dah. Allah Ta'ala suka orang yang bersuci. Sebenarnya sebab tu kata Imam Syafi'i, Quran ni dengan satu ayat yang pendek untuk kita yakin dan beramal cukup dah. Tapi manusia kan. Wudu ni kita wudu masa nak semayang aja. Waktu lain kita tak semayang. Kemudian dulu tuan-tuan, bila kita belajar buku At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan kalau tengok cerita ilmu yang Dr. Badrul Syahalaudi baru-baru ni kan, dia ajar pasal alam kubur semua tu, dia cedok dalam buku At-Tazkirah Imam Qurtubi lah tu. Imam Qurtubi selit satu hadis, siapa-siapa yang berwudu, man tawadda'a thumma mata syahidan. Siapa yang berwudu kemudian dia mati syahid. Besar dia kata wudu ni mati syahid tu. Saya sentiasa berwudu setiap masa. Bukan waktu nak sembahyang aja. Lepas tu kawan saya pelik. Dia keluar dengan saya pukul 3 petang, balik pukul 4.30 nak sembahyang. Saya masuk sembahyang, tak ada wudu. Tu sembahyang, ustaz dah ada wudu ah. Ada dah. Lama dah tak kentut, tak buang air. Ya. Nabi sembahyang 5 waktu dengan 1 wudu. Tapi bolehlah tak jadi wudu, baguslah. Kan? Jadi kita sentiasa berwudu. Cakap macam tu. Jadi saya sentiasa berwudu. Tiba-tiba kita tahu, alamak, hadis ni tuan-tuan dhaif. Tidak sahih. Tapi tak adalah sampai palsu. Tapi alamak, tak sahih. Kenapa? Contoh begitu lah. Sebab tu mana-mana hadis yang kadang-kadang ada lah manfaat, bolehlah juga kita kongsikan. Sama juga dengan bab baca Quran. Dulu kita baca, bukan tak baca Quran ni. Baca. Tapi saya mula-mula orang kata terkesan. Bila kita belajar, kita jumpa riwayat tuan-tuan yang sahih. Nabi ni tuan-tuan, bila dia nak kebumikan orang yang berjihad dalam satu liang lahat, Nabi akan tanya dulu, siapa yang baca Quran paling banyak? Sahabat tu yang ni. Nabi pun tanam yang tu masuk. Bukan tanam, dia masuk lain lahat 3 orang. Tapi nak masuk lain lahat bukan 3-3 masuk sekaligus. Kena masuk seorang-seorang. Nabi nak letak siapa dulu. Contoh Nabi perang Badar, ada yang meninggal sahabat kan, ataupun perang Uhud ada sahabat meninggal. Kadang-kadang satu liang lahat tu tanam 3 orang atau 4 orang. Nabi akan tanya dulu, nak masuk ke dalam kubur tu atas 3 kan? Nak masuk dalam kubur tu liang lahat tu, nak masuk tidak seorang-seorang. Nabi akan tanya dulu, siapa yang paling banyak baca Quran? Sahabat akan tunjuk orang ni. Nabi akan dulukan orang tu untuk diletakkan di liang lahat. Sangat daripada itu tuan-tuan, saya bukan kata rajin baca Quran, tapi lebih rajin daripada biasa. Nabi ni bagi kehormatan pada orang yang membaca Quran untuk diletakkan dulu dalam kubur orang yang berjihad. Siapa yang banyak baca Quran, sahabat tunjuk orang ni, dia ambil waktu dulu masuk dalam kubur, baru ambil orang lain. Nabi utamakan orang baca Quran. Maka orang yang rajin baca Quran ni, esok-esok Allah Ta'ala suruh dia baca Quran. Seumpama dia baca atas muka dunia ni, tuan-tuan, walaupun kita tak hafal, tapi kita rajin baca Quran, esok-esok Allah Ta'ala akan bagi kita baca di akhirat. Dan setiap kali kita baca satu ayat, Allah Ta'ala bagi satu darjat. Satu ayat Allah Ta'ala bagi satu darjat. Sampai habis surah yang kita baca, tak ada lagi darjat bagi kita. Sebab tu ulama kita, umpama Imam Abu Hanifah, betul-betul sarankan supaya kita khatam Quran walaupun hanya tahun sekali. Bahkan Nabi pun tuan-tuan, dia khatam dengan Jibril tahun sekali. Melainkan bukan Nabi baca ni, Nabi khatam talaqi dengan Jibril. Melainkan pada tahun akhir Nabi meninggal, baru Nabi khatam 2 kali. Sebab tu Imam Syafi'i kata, sekurang-kurang khatam ialah 2 kali setahun lah. Bagi habis baca tuan.
Bila lah khatam Quran? Oh dulu lah Ustaz, masa saya berkhidmat dulu, masa tu lah 10 tahun dulu. Sekarang umur dah 60. Masa khatam Quran kecil-kecil umur sudah 50 tahun tak pernah khatam Quran. Khatam sekali cik kata, kena bagi khatam sekali. Kita pun sama bagi khatam. Di samping sebab tu dia kata, kadang-kadang kebaikan kita buat ni bukan pahala saja, tapi benda-benda lain yang banyak lagi yang Allah Ta'ala nak. Pahala tu memanglah tak turun tuan baca Quran, Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Tak turun baca 10 pahala. Nampak? Jadi penting kita kena banyak baca Quran. Walaupun kita tak boleh baca yang banyak-banyak, tapi sebab tu tuan baca Metro 2-3 hari lepas. Datuk Rosyamno, tahu kenal Rosyamno? Artis. Belajar Quran. Belajar Quran. Dia kata saya tak malu. Dan dia kata mengikut kajian saya, bukan kajian lah, dia punya tu kan. Dia kata setiap 10 orang dia kata 3 orang je pandai baca Quran. Tak tahulah dia ambil sumber kat mana. Tapi nak cerita teramai kita tak. Saya teramai kita tak pandai baca Quran. Saya belajar Quran dah 3 tahun, sekarang baru pandai baca. Tengok dah lah datuk, selebriti artis tak malu mengaku orang baca Quran. Baguslah, benda baik tak malu apa kan. Macam saya kata kawan saya tu, dah umur dah dekat 60 tu. Betul, kerja hilang, bukan pencen. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam. Kadang-kadang OT pergi pukul 8 pagi balik 12 malam. Cuti cuma Sabtu Ahad. Tapi hari Sabtu malam Ahad tu dia boleh keluar pergi mengaji dengan bini dia malam-malam pukul 10 lepas insya-Allah biasa. Pukul 9 dia di Quran pergi rumah seorang ustaz di Subang. Saya pernah tanya dia, mula-mula dulu kan, 2-3 tahun dulu dia belajar. Saya tengok dia keluar malam-malam bawa Quran. Kita abang, gimana malam-malam? Saya pergi belajar Quran lah. Itulah ustaz nak ajar saya si keluar. Kena juga saya. Baguslah dia tu. Alhamdulillah. Jadi kita kena ke arah itu sebenarnya. Maka saya nak tutup, ada seorang sahabat Nabi dari Ahmad, dia tanya ya Rasulullah, ajarlah aku cara baca Quran. Banyak mana aku nak baca? Kam aqra al-Quran. Macam mana aku nak baca Quran? Dia kata apa aku nak baca? Mula-mula Nabi kata Iqra as-sab'at tiwal. Kau baca surah yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran. Panjang tu. Lah aku tak mampu. Tak mampu, tak apa Nabi kata. Iqra at-Tawasi. Tadi kalau 200 ayat satu surah Allah, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa. Tak mampu. Okey tak apa. Nabi kata baca apa nama 100 ayat je, At-Tawasi, surah Tasimi. Macam itulah, yang 100 ayat. Yasin tu 80 ayat kan. Kurang gitulah. La astagfirullah. Tak mampu juga. Iqra al-Musabbihat, baca al-Musabbihat 50 ayat ke bawah tu. Sabbih isma rabbika, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Tak kisahlah ada sabbaha atau tasbih, itu bagi surah Musabbihat. Ujung-ujung kan, juzuk 28, 29. La astagfirullah. Tak boleh baca juga. Tasbih ni bukan macam mana. Nabi kata, aqra'ta iza zulzilatil ardu zilzalaha, bagi apa ini? Boleh baca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh dia kata boleh. Nabi kata baca. Nabi suruh baca tu. Nabi kata fa innaha ta'ti rubu'al Quran. Dia tu umpama satu perempat Quran. Cuma dia tak silap. Tapi nak cerita yang itu. Tak boleh baca iza zul. Baca Allah. Tak boleh baca Allah. Tak boleh baca senang. Kan? Contoh dia gitulah. Bukan kita suruh, tapi kita sentiasa buat. Bahkan Nabi kata khairul amal aqwamuhu wa iqalla. Sebagai amalan dia pun sedikit tapi kita istiqamah. Jadi saya ada sebut tuan, kebaikan zikir ni amat banyak. Amat banyak. Dan kita kena sentiasa membasahkan lidah kita dengan tasbih, dengan tahmid. Kita isi masa kita ada dengan benda-benda ini tentang ringan. Cuma baca Quran ni mungkin beratlah sikit. Tapi zikir-zikir ni semua ringan. Bahkan semua zikir tersebut tadi tuan semua daripada Quran. Dia juga sebahagian daripada Quran. Cuma dia bukan dalam bentuk ayat macam kita baca Quran. Jadi dah 7.35 lah. Jadi saya rasa untuk itu setakat itu saja untuk hari ini. Fokusan kita masih dalam perkara yang pertama adalah kebaikan berzikir pada Allah Taala. Nampak? Dan sebab musabah kita dapat keberkatan, dapat kemudahan, dapat segala-galanya yang Allah Ta'ala bagi. Bila kita berzikir saja, insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu rahmat
InsyaAllah ta'ala. Bahkan sekalian ibadah yang Allah Ta'ala fardukan dipenuhi dengan zikir. Dipenuhi dengan zikir sekali-kali. Boleh. Jadi saya rasa untuk itu, saya sebenarnya hari ni nak bincang pasal khusyuk. Tapi pasal zikrullah tu tak habis sikit kan. Itu kena banyak lagi tu. Kan? Faedah-faedah zikir, adab-adab zikir, banyak lagi tu. Kenapa? Nak bagi faham juga tu. Tapi insyaAllah lah sikit-sikit lah nanti kita kongsi akan datang. Mungkin the next kuliah nanti saya akan sambung tentang yang kedua, yang Nabi kata qalban khasyi'an, hati yang khusyuk. Ini penting. Pasal hari ni ramai orang gila, ramai orang tak ada ketenangan jiwa, bunuh diri. Tuan, tinggi kita di negara kita ni bunuh diri setahu saya. Jadi kita pun walaupun tak sampai tahap bunuh diri, tapi kadang-kadang mari juga berserabut dalam kepala. Kita perlu kepada sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Kan? Kalau hidup berserabut, kepuk mati pun berserabut. Jadi kita tak nak lah. Jadi kita kena tahu apakah dia punya tu yang besar. Jadi orang yang dijadikan zikir, lidahnya zikir pada Allah, dan dijadikan hatinya khusyuk, itu kebaikan kedua yang kita akan dapat, insyaAllah ta'ala. Jadi saya setakat itu dulu perkongsian kita. Apa yang baik datang benar-benar dari Allah Ta'ala, apa yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Dengan izinnya, saya mohon maaf ada kesalahan kata, tersinggung perasaan dan seumpamanya. Mudah-mudahan kita dapat perkongsian yang baik, insyaAllah ta'ala. Cuma hari ni rasa lengang sikit lah pada 2 kali lepas. Kan? Tak balik cuti lagi ya. Esok dah kerja lah. Esok di sini. Aku kau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis tafsir kafarah dan suratul As, kemudian kita doa sikit insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu